Podcast ini dirakam semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pekuat Kuasa. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Salam Ramadan dan kembali kita mengisi udara hikmah. Ramadan beransur meninggalkan kita. Nikmatilah detik indah ini dengan penuh keinsafan. Bulan mulia ini kita tidak sekadar mengosongkan perut, kerana sesungguhnya kita memberi makan untuk rohani dan batiniah diri. Kali ini, hikmah ingin membawa pendengar menelusuri kisah kekasih kita semua, Nabi Muhammad SAW yang diuji dengan sihir. Besarnya dugaan seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, penyatu ummah, sehingga baginda tidak ditentang dan cuba dibinasakan sedemikian rupa. Selamat mendengar kisah Nabi Muhammad SAW disihir. Sebaik saja usai Perang Khaybar, tanpa diduga, rupa-rupanya masih ada puak Yahudi yang berdendam dan tidak berpuas hati dengan Rasulullah SAW. Oleh kerana tidak tertahan lagi perasaan benci dan tidak puas hati itu, maka mereka bertindak bertemu tukang sihir Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam dari Bani Zuraik. Kebencian yang bernyala-nyala itu mendorong mereka berbuat jahat. Maka seorang budak Yahudi yang juga khadam Nabi bersubahat mencuri sikat rambut Nabi beserta rambut yang terdapat pada gigi sikatnya. Persoalannya, berjayakah mereka? Perbuatan keji yang ditiup bisikan syaitan itu diteruskan. Setelah sikat rambut Nabi berjaya dicuri, ia dibawa kepada seorang tukang sihir. Tanpa berlengah, si tukang sihir membuat patung berupa Rasulullah SAW daripada lilin. Diceritakan, patung itu kemudiannya ditikam dengan 11 bilah jarum dan disimpul pula dengan 11 ikatan. Maka ditakdirkan, selepas ritual gelap itu dibuat, Rasulullah SAW pun terkena sihir selama 40 hari. Musuh-musuh baginda bagai bersorak saat tersebar berita bahawa baginda Nabi mulai jatuh sakit. Syaidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah SAW mengalami sakit yang amat berat. Semenjak terjadinya ritual sihir di belakang pengetahuan Nabi itu, baginda berasa tidak keruan. Kehidupan menjadi sangat terganggu biarpun dalam lena baginda. Nabi SAW mulai berasa ragu-ragu sama ada sudah dilakukan atau tidak sesuatu perbuatan yang telah disempurnakan baginda. Dan yang lebih menyedihkan, ada ketikanya baginda Nabi berasakan bahawa dia telah melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Pendek kata, seperti ditimpa penyakit lupa. Kekeliruan dan kecelaruan itu membelenggu fikiran baginda. Lalu, pada satu malam nan sunyi, jauh daripada hiruk pikuk gangguan manusia, Rasulullah SAW berdoa. Baginda benar-benar merayu dan memohon pertolongan serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kepada Tuhan Yang Maha Agung, Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Lalu datanglah dua malaikat berupa dua orang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang tidur. Salah seorangnya duduk di sebelah kepala, manakala yang seorang lagi berada di sebelah kaki Rasulullah SAW. Kedua-dua malaikat ini melihat Rasulullah dengan penuh belas dan kasih sayang. Malaikat yang berada di sebelah kaki bertanya kepada malaikat yang berada di sebelah kepala baginda, "Apakah sebenarnya yang dideritai oleh Muhammad ini?" Malaikat yang di kepala menjawab, "Tab." Malaikat yang di kaki bertanya lagi, "Apakah tab itu?" Malaikat yang di kepala menjawab, "Sihir." Malaikat yang di kaki menyoal lagi, "Siapakah yang menyihirnya?" Malaikat yang di kepala menyebut dengan terang, "Lubayy al-Aqsam, orang Yahudi." Malaikat yang di kaki berkata, "Dengan apa disihirnya?" Malaikat yang di kepala menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. "Sikat dan rambut yang gugur,
beserta mayang kurma kering. Malaikat yang di kaki berkata lagi, Di manakah sihir itu diletakkan? malaikat yang di kepala membalas, Di dalam bungkusan daun tamar, di bawah batu besar, di dalam telaga keluarga Sarwan. Dengan apakah kita akan merawat dan memulihkan Muhammad ini? Maka malaikat yang seorang lagi membacakan beberapa ayat daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Mu'awwizat yang mengandungi surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sekonyong-konyong baginda terjaga daripada tidur. Lalu baginda mengutus Saidina Ali, Saidina Zubair dan Ammar ibnu Yasir pergi ke telaga tersebut. Di telaga itu, mereka melihat air telaga itu seperti rendaman daun inai. Warnanya berbening-bening, kemerah-merahan bagaikan darah. Pokok kurmanya kelihatan bagaikan kepala-kepala syaitan. Lalu, mereka menimba airnya dan mengangkat seketul batu besar. Ternyata tidak salah petunjuk yang telah mereka terima, kerana apa yang ditemui adalah bungkusan yang berikat. Tanpa membuang masa, mereka segera menyerahkan bungkusan misteri itu kepada Rasulullah SAW. Alangkah terkejutnya Nabi Muhammad SAW apabila membuka bungkusan berikat itu. Di dalamnya terdapat 11 simpulan bersama sikat rambut, gigi sikat dan 11 jarum. Rentetan itu, Rasulullah membaca surah Al-Mu'awwizat yang terdiri daripada surah yang diturunkan kepada baginda dalam mimpi semalam. Setiap kali dibaca satu ayat daripada kedua-dua surah tersebut, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka terurailah satu demi satu ikatan sehinggalah terlerai ke semua simpulan. Akhirnya, Rasulullah SAW yang sebelum ini lemah tidak berdaya, mampu berdiri seperti sedia kala, seolah-olah bebas dan terlepas daripada satu belenggu ikatan yang menyeksa jasmani. Apabila dicabut pula satu persatu jarum tersebut, rasa sakit berbisa yang sekian lama mencucuk-cucuk tubuh baginda beransur hilang. Aisyah bertanya, Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak membakarnya? Baginda menjawab, Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyembuhkan aku, dan aku tidak suka kalau aku membuat keburukan kepada manusia. Lalu baginda memerintahkan agar dipendam barangan sihir itu. Hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Begitulah mulia dan luhurnya kepribadian baginda. Tidak sedikit pun berdendam. Jauh sekali mahu membalas kembali perbuatan durjana si penganyar. Baginda tidak mahu ia menjadi punca fitnah dan pembalahan. Yang pasti, si Yahudi durjana menanggung malu seumur hidup dan tidak lagi berani menatap wajah Rasulullah SAW. Demikianlah kisah adi teladan yang wajar kita jadikan inspirasi kehidupan. Begitu hebat budi pekerti dan tingkat kepribadian Rasulullah SAW. Semoga kisah ini memberi taufik dan hidayah buat kita semua. Ingatlah, dendam kesumat hanya membawa kehancuran, dan sihir itu permainan syaitan. Semoga saya dan anda dipertemukan dengan Lailatul Qadar yang kita semua idamkan. Teruskan berhikmah.